A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih diberi ruang, masih diberi peluang, diberikan usia sempat kita berada sampai ke hari ini di penghujung bulan Syaban. Dalam tempoh kita berkira-kira ataupun menghitung, bukan bulan, bukan minggu, bahkan hari pun dah singkat sangat untuk kita menjejakkan kaki ke bulan Ramadan Al-Mubarak yang sangat-sangat kita rindui dan sangat-sangat kita tunggu kedatangannya. Sehingga kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, antara lain kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajab dah berlalu, Sya'ban hampir berlalu. Tinggal baki sehari dua lagi untuk kita mendapatkan kelebihan bulan Ramadan itu. Sempat ataupun tidak, itu adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Baik, di akhir Syaban ini saya sebutkan beberapa perkara yang dinukilkan dalam kitab kecil himpunan soal jawab puasa. Iaitu dinyatakan oleh pengarang bahawasanya ada di kalangan umat Islam tidak berasa apa-apa dengan kedatangan Ramadan. Bagi mereka, Ramadan sama seperti bulan-bulan lain. Tiba masanya ia datang, tiba masanya ia berlalu pergi. Ada setengah-setengah orang kita minta jauh daripada berlaku seperti ini kepada diri kita. Sebab apa? Sebab mereka tak rasa apa-apa dengan kedatangan Ramadan. Sedangkan Ramadan ini satu bulan yang sangat-sangat mulia. Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Allah sebut dengan jelas nama Ramadan. Di situ nampak bahawasanya Ramadan ini satu bulan yang mulia, Ramadan ini satu bulan yang sangat-sangat lebih. Tapi ada orang yang tak rasa apa-apa. Apa puncanya? Kata pengarang, punca sikap ini adalah kerana mereka tidak mengetahui kelebihan dan keistimewaan bulan Ramadan, atau kerana mereka melupainya. Punca kepada sikap tak rasa apa-apa ni, punca kepada sikap buat tak apalah, lepas Rejab, Syaban, lepas Syaban, Ramadan, lepas Ramadan, Raya, dia kira macam tu je. Puncanya ialah mereka tak tahu kelebihan dan keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala simpan, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan, yang Allah akan bagi dalam bulan Ramadan. Kalau kita tengok ada orang sanggup beli air berpuluh-puluh ringgit, kadang-kadang sampai beratus. Ada orang sanggup beli madu, dulu madu lebah, sekarang ni madu kelulut, sampai RM300 sekilo. Sebab apa? Sebab tahu kelebihan, tahu keistimewaan. Ada orang biasa dia makan durian kampung je. Tapi ada orang kampung tak payah musangking, walaupun RM40, RM50 sampai RM80 sekilo. Tapi sebab dia tahu kelebihan, dia tahu keistimewaan. Kalau bab makanan kita tahu keistimewaan, kita tahu kelebihan, apatah lagi bulan Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala khususkan untuk kita. Mestilah kita cuba untuk korek dan kita cuba untuk tahu apa kelebihan dan keistimewaan yang Allah simpan untuk kita, yang kita akan dapat dan kita perolehi dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Kerana itulah, kerana ada orang lupa, kerana ada orang tak ingat tentang kelebihan, kerana itulah, kata pengarang, hadis-hadis Nabi SAW tentang kelebihan Ramadan perlu dibaca dan diulang-ulang. Dibaca dan diulang-ulang. Kembali sama ada kepada diri sendiri ataupun kepada masyarakat, terutamanya pada bulan Sya'ban ini. Kita ambil peluang di akhir Syaban ini pun, walaupun berbaki sehari dua lagi, nak cerita juga
apa kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala sediakan dalam bulan Ramadan ini supaya kita rasa gairah untuk dapatkan Ramadan, dan supaya kita tidak mensia-siakan peluang Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, insya-Allah, kalau kita dapat pada tahun ini. Baik. Banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kelebihan ataupun keistimewaan Ramadan ini. Antaranya ialah yang pertama, Ramadan adalah penghapus dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat. Walaupun kita dah 5 minggu tak dapat sembahyang Jumaat ni. Daripada solat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, merupakan penghapus dosa, di antaranya selama mana dijauhi dosa besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan kelebihan orang yang dapat Ramadan. Sebab itu para ulama antara lain, mereka menunggu-nunggu kedatangan Ramadan. Mereka 6 bulan sebelum Ramadan ni mereka dah bersiap sedia. Ada yang menyatakan bahawasanya selepas berakhirnya Ramadan, mereka dah kembali rindu kepada Ramadan. Tak sibuk dengan raya dan sebagainya. Sebab Ramadan sangat-sangat lebih. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahawasanya solat 5 waktu, daripada subuh kepada zuhur, zuhur kepada asar, asar kepada maghrib, maghrib kepada isyak, isyak kepada subuh balik. Kalau ada dilakukan dosa di antara dua solat ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan. Begitu juga Jumaat ke Jumaat dan Ramadan ke Ramadan. Sebab itu ada orang menangis di akhir Ramadan tahun lepas. Di saat-saat akhir Ramadan, ada orang setengah-setengah gembira, seronok nak raya, anak balik kampung, saudara mara balik kampung dan sebagainya, seronok, gembira. Tapi ada orang bersedih. Sedihnya sebab apa? Sedihnya mengenangkan usia, mengenangkan ada penyakit. Dapat Ramadan tahun lepas, tapi tahun 1441 ni dapat ke tidak, Wallahu a'lam. Jadi beruntung orang yang dapat Ramadan tahun lepas, kemudian tahun ini dia dapat lagi Ramadan. Sebab janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya selagi mana tidak dilakukan dosa besar. Allahu Akbar. Moga-moga kita terpilih menjadi salah seorang daripada tetamu Ramadan, dan kita dapat menggunakan peluang Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Baik, yang kedua, pada bulan Ramadan dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka, dan dirantai syaitan-syaitan. Nabi SAW bersabda, apabila tiba malam pertama Ramadan, maka akan dirantai segala syaitan dan jin yang sesat. Ditutup segala pintu neraka sehingga tidak ada satu pun yang dibuka. Dibuka segala pintu syurga sehingga tidak ada satu pun yang ditutup. Seorang penyeru, yakni malaikat, akan berseru, wahai orang yang mengejar kebaikan, teruskanlah. Wahai orang yang ingin melakukan kejahatan, berhentilah daripada melakukan kejahatan. Akan ada orang yang bakal dibebaskan dari api neraka. Ia berlaku pada setiap malam di sepanjang Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmizi, Baihaqi dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Ini kelebihan yang sentiasa diulang-ulang oleh para ulama. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila masuk saja bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan ni bila? Bermula waktu maghrib. Kalau kita melihat kalendar pada tahun 1441 Hijrah ini, masuknya awal Ramadan kita, insya-Allah. Ini bergantung kepada pengumuman daripada penyimpan mohon besar raja-raja juga. Masuknya kalau ikut kalendar pada hari Khamis malam Jumaat nanti. Tak lama lagi dah. Hari ni Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Khamis malam Jumaat bermulalah Ramadan. Jadi bermula malam pertama Ramadan itu, Allah Subhanahu Wa Taala dah janji melalui lidah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Allah akan merantai segala jin dan syaitan yang sesat. Dibahaskan oleh para ulama. Dirantai ni macam mana? Ada yang menyatakan bahawasanya betul-betul dirantai.
dan diletakkan di dasar laut. Ada juga para ulama menafsirkan bahawasanya di rantai ini istilahnya mudah untuk kita melakukan kebaikan, tidak ada gangguan daripada syaitan dan sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan antara lain, pada bermula masuk je bulan Ramadan, semua pintu neraka akan ditutup sehingga tidak ada satu pun yang dibuka, bagi memudahkan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat peluang Ramadan untuk melakukan pelbagai ibadah yang telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Dibuka segala pintu syurga sehingga tidak ada satu pun yang ditutup. Nak menyatakan bahawasanya nak memberi kemudahan, nak memberi peluang untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki pintu syurga. Jadi kita cuba, jadi kita dah tahu bila bermula awal Ramadan ini, kita gunakan kesempatan ini. Makna kata jangan kita sia-sia. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kita sekali lagi tahun ini, Allah, kita termasuk orang-orang yang beruntung. Orang yang dapat Ramadan ni ialah pilihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jadi seperti mana yang disebutkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang yang dapat Ramadan tapi bila dia keluar daripada Ramadan, dosa dia belum dihapuskan ataupun diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita guna kesempatan betul-betul. Bermula hari Khamis malam Jumaat ni, kita jangan lepaskan peluang. Sebab apa? Digandakan pahala bulan Ramadan ni, ya Allah. Amalan sunat digandakan seperti mana amalan wajib. Jadi kita jangan lepas peluang. Bermula antara lain maghrib fardu. Jadi sebelum maghrib tu ada solat sunat qabliyah, walaupun ianya ghairu muakkad. Tapi kita laksanakan. Kita laksanakan dengan harapan ganjaran seperti mana amalan fardu. Semayang maghrib pula berjamaah, Allahu Akbar. Jangan lupa ba'diyah maghrib selepas itu. Jadi kita cuba jadualkan Ramadan kita tahun ini. Supaya apa? Supaya bila kita dah dapat Ramadan, kita guna betul-betul Ramadan untuk meraih apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Supaya title takwa itu kita dapat. Supaya Allah Subhanahu wa taala golongkan kita sebagai orang-orang yang bertakwa, tidak lain tidak bukan mengharapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita, insya-Allah. Baik, begitu juga dalam hadis yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 5 diberikan untuk umatku pada bulan Ramadan ini, 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku, iaitu di permulaan Ramadan Allah melihat umatku, kata Nabi. Sesiapa yang Allah melihat kepadanya, nescaya dia tidak akan diazab selama-lamanya. Yang kedua, bau mulut mereka yang berpuasa, yakni ketika petang hari, lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Untung orang puasa. Sebab apa saya kata untung orang puasa? Sebab ada orang dapat peluang masuk Ramadan, tapi dia tak puasa. Masuk je Ramadan, adalah penyakit gastrik. Tiba-tiba saja datang. Allahu Akbar. Yang ketiga, malaikat akan memohon ampun untuk mereka di sepanjang hari dan malam. Allahu Akbar, untung ni untung. Allah menyuruh syurga supaya bersiap-siap dengan berkata kepadanya, bersiaplah kamu dan berhiaslah kamu untuk hamba-hambaku. Mereka hampir datang memasukimu untuk beristirahat daripada kepayahan dunia, menuju ke rumahku dan kemuliaanku. Allahu Akbar. Allah perintahkan syurga supaya bersiap-siap. Untuk tunggu siapa? Orang yang sungguh-sungguh puasa. Bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Bangsa siapa yang sungguh-sungguh dalam berpuasa,
mengerjakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keimanan, yakin bahawa ini adalah tugas yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, yakin bahawa ini adalah syariat yang mesti ditegakkan. Dia sungguh-sungguh buat dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan segala dosanya yang lalu, dan asbab daripada pengampunan dosa ini Allah sediakan syurga untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kelimanya, dalam 5 kelebihan itu ialah pada akhir malam bulan Ramadan, yakni tiap-tiap malam, pada akhir malam Allah mengampuni dosa mereka semua. Seorang sahabat bertanya, adakah malam itu malam Al-Qadar? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Bukan hanya pada malam Lailatul Qadar, akan tetapi berlaku pada tiap-tiap malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau tidak melihat kepada pekerja-pekerja yang bekerja? Apabila mereka selesai kerja mereka, terus disempurnakan upah-upah mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Bazzar dan Al-Baihaqi. Allahu Akbar. Banyak sungguh kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan untuk kita. Yang terakhir sekali, kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala simpan dalam bulan Ramadan ini antara lain tidak bukan ialah berkenaan dengan Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Bila sebut Lailatul Qadar, ada dulu satu perbincangan bersama dengan mursyid, guru-guru pendidikan Islam daerah Keluang. Antara lain disebutkan oleh Ustaz Salahuddin dalam perbincangan kami di akhir-akhir menjelang bulan Ramadan ini pada beberapa tahun yang lalu. Dia kata rasa nikmat, rasa dekatnya Ramadan ni bila baca surah Al-Qadar tu, rasa duduk dalam bulan Ramadan dah. Allahu Akbar. Hebat ni, antara orang yang hebat ni. Sebab apa? Dalam surah Al-Qadar Allah Subhanahu Wa Taala sebut antara lain bahawasanya Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu malam di dalam bulan Ramadan. Tak ada dalam bulan lain. Ini special bulan Ramadan, dan ianya berlaku tiap-tiap tahun. Bukannya tahun lepas dah dapat, tahun ni tak ada peluang, tak. Setiap tahun akan ada satu malam yang Allah Subhanahu Wa Taala telah khususkan, yang disebutkan malam penuh dengan kemuliaan, Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala simpan malam ini. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan satu rahsia supaya apa? Supaya kita mencarinya. Supaya kita mencari. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, carilah Lailatul Qadar. Perintah daripada Nabi, suruh cari. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Kenapa? Kerana orang yang tahu menilainya sudah pasti tidak akan mensia-siakan peluang untuk merebut kelebihan-kelebihan itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menegaskan, sekiranya manusia benar-benar menyedari kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan ini, pasti mereka akan mengharapkan supaya sepanjang tahun adalah Ramadan. Hadis yang direkodkan ataupun diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Subhanallah. Ini antara kelebihan-kelebihan, keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala simpan, yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan dalam bulan Ramadan nanti. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita untuk mendapatkannya, insya-Allah. Insya-Allah. Marhaban ya Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memilih saya. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita semua dapat kita berada dalam bulan Ramadan yang mulia tahun ini, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.